Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejadah tu bucu ni kalau kita lupa sejadah di ponnya ni. Lepas tu tengok ni beduk lagi. Masuk dah deh. Lagi insya-Allah dulu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kita ada lagi lebih kurang 3 minit insya-Allah taala sebagai buat peringatan dalam solat Aidil-Adha pada tahun ni serupa dengan tahun lalu. Niat dan buat rakaat cara baca ke mana insya-Allah taala tu seimbang. Cuma sebagai peringatan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, semaya raya Aidil-Adha dengan Aidilfitri serupa. Cuma yang bezanya niat. Niat mana? Kalau raya Aidil-Adha, niatannya aku semaya raya Aidil-Adha. Walaupun tak bersunat tak apa, sebab cerak dah hari raya ni hari sunat pakai wajib nak semaya. Aku semaya Aidil-Adha 2 rakaat makmum kerana Allah. Ataupun aku semaya sunat Aidil-Adha mengikut imam kerana Allah Taala. Berapa rakaat tu tahulah kedah. Aku semaya sunat Aidil-Adha 2 rakaat makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai niat. Kita niat mari rumah dah, mari semaya Aidil-Adha ke. Bukan semaya tarawih. Mana panggil niat kita tu lah. Insya-Allah taala. Ataupun niat aku semaya sunat raya gerbel tak apa. 2 rakaat makmum. Adapun mengikut imam. Maka pada rakaat yang pertama selepas daripada takbiratul ihram 7 takbir. 7 takbir, lepas tu kita nak baca subhanallah. Terus dibaca pun tak apa. Pentingnya turut imam. Berapa takbir insya-Allah taala dah. Maka manakala rakaat yang kedua lepas daripada takbir intiqalah naik bakit tu 5 takbir. Tu semaya raya Aidil Fitri dan Aidil-Adha. Cuma hari ni raya Aidil-Adha insya-Allah taala. Maka alhamdulillah kita yang boleh buat semaya di Padang ni kita boleh mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam masjid walau bagaimana sekalipun tak perlu cerak orang kita ni nak tengok gilingi orang kita ni paling ramai. Maka kita juga pergi syarat supaya melakukan Aidilfitri dan Aidil-Adha
fil musalla, maknanya di tempat semaya, iaitu di pada. Maka pihak wanita yang mari uzur, yang tak boleh semaya datang hari itu, boleh duduk luar sikit, jaga duduk sekali dengan tempat musalla kita, kawasan kita. Tapi Nabi SAW menggalakkan awak kita ni mari, mari dengarkan berkhutbah. Orang khatib berkhutbah lagi insya-Allah taala. Oleh itu panggil masa kita ni cukup pukul 7.15. Saudara dan saudari yang berada di rumah dan di jalan, yang harap cepat kita nak mula semaya. Kalau ikut masa ni cukup. Dah mula dah, insya-Allah. Ramai lagi ni. Kita buat stop. Kita masuk lagi. Pelapak lagi kita dulu ramai. Ya. Kepada ahli kampung semua yang nak hadir semaya Aidil Adha, agak cepat masuk kepada musalla kita, tempat semaya, kerana kita sudah sampai masa. Kalau tak ada yang takmir pun tak apa, semaya turut. Kita nanti start kepada saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat yang berada di tengah jalan itu, agak cepat, bukan gaduh, lebih cepat. Kalau gaduh ni yang ubah, cepat ni mana segera, cepat mari kepada musalla. Nah, kerana kita nak semaya insya-Allah taala. Tak ada dah. Sawu sufufakum butusah rapat sah molek. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك عليه اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi akramana bil imani wal Qur'an
وجعلنا إخوة متحيين متعاونين على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini kita sama-sama mendirikan syiar Islam, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan para hujjat di Makkahul Mukarramah dari segala penjuru dunia yang buat haji, dengan berbagai bangsa dan warna kulit, termasuk juga kita bangsa Melayu yang beragama Islam, untuk menyahuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tetamu Ar-Rahman dengan sama-sama mengucap kalimat tauhid, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu akbar, bertahmid alhamdulillah, dengan pakaian yang sama, di tempat yang sama, masa yang sama, dan niat yang sama, yaitu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mentazimkan, membesarkan syiar-syiar Allah dan mentauhidkannya. Kerana tujuan Idul Adha adalah untuk menyatukan ummah, dikatakan ummatan wahidah, bukan memperpanda atau memecah belahkan umat, bukan sama sekali. Memupukkan semangat kasih sayang di antara kita orang Islam seluruh dunia, bukan menambah permusuhan atau menyambung tali persahabatan. Ukhuwah Islamiyah, inilah ukhuwah Islamiyah yang sejagat, yang tidak ada pada manusia-manusia lain atau pada agama-agama yang lain. Sidang jemaat Idul Adha yang dimulai Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedia maklum bahawa Al-Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Di antara tujuan Islam ialah membentuk pribadi mulia, akhlak yang mulia, membina rumah tangga yang bahagia, melahirkan masyarakat yang aman sentosa, dan mendaulatkan sebuah negara yang aman makmur, yang dikatakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Apabila Islam meresap dalam jiwa seseorang manusia itu, maka dia subur gemuk dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Islam menjiwai sebuah masyarakat, maka ia akan menghiasinya masyarakat itu dengan akhlak yang mulia dan nilai yang murni. Apabila Al-Islam memasuki bidang pentadbiran dan politik dan pemerintahan, maka ia akan merukuni dengan segala keadilan di dalam pemerintahan itu, ihsan dan juga syura di antara mereka. Dan apabila Islam memasuki dunia sejagat, kerana agama Islam ialah agama untuk dunia sejagat, maka ia akan memakmurkan dengan segala pembangunan dan kemajuan dan juga tamadun Islam yang gemilang sekali. Kerana itulah hakikat Islam, untuk membina bukan untuk meruntuh, mengumpul bukan untuk mencerai-berai sama sekali, menjinak bukan untuk meliar, memajukan bukan untuk memundur, dan mampu bersama dalam masyarakat manusia, bukan untuk mengasingkan di dalam gua atau harta dalam hutan belantara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah sekalian, satu era yang kita duduk sekarang ni dikatakan era baru, zaman globalisasi yang sedang menyerang masyarakat kita secara khusus dan masyarakat dunia secara umumnya, yaitu era kebangkitan fahaman serinium atau liberalisme, yang menjadi buah natijah daripada fahaman sekular yang membecek dunia dan akhirat, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai al-ilmaniyah. Fahaman yang bahaya, yang sesat menyesatkan ini ialah satu fahaman yang dikatakan ilmaniyah, yaitu terjemahan yang salah dan mempunyai niat yang di sebalik batu, yang tujuannya itu membersihkan benda yang kotor katanya, memutihkan benda yang hitam katanya, ajaran sesatnya, menterjemahkan sebenarnya ialah fahaman ini ialah fahaman al-ladiniyah,
yaitu fahaman menolak agama sama sekali, merupakan malapetaka daripada fahaman yang sesat ini, dan berpegang pada kebenaran semata-mata, yaitu watu niyum, kerana mereka menganggap bahawa akal boleh menentukan segala-galanya. Mereka bertuhankan kepada akal dan hawa nafsu semata-mata. Manusia mempunyai kuasa mutlak katanya untuk menentukan baik buruk, halal haram dan sebagainya. Walhal ilmu mereka ialah ilmu yang berpijak daripada hawa nafsu. Sebab itulah mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak mendapat petunjuk daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diperasai oleh iblis, daripada iblis laknatullah alaihi, untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Wal iyazubillah min zalik. Mereka fahaman yang sesat ini pada hakikatnya mempertuhankan kepada hawa nafsu, dan Allah menyesatkan mereka dengan ilmu pengetahuan daripadanya, seperti mana yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilm wa khatama 'ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah wa faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Yang berartinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah memberikannya sesat berdasarkan pada ilmu daripada Allah, dan Allah telah mengencikan mati pendengarannya, hatinya, dan meletakkan tutupan ke atas penglihatannya. Maka siapa lagi yang akan memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Inilah satu pahaman yang sesat, lagi menyesatkan berdasar kepada ikut hawa nafsu. Melalui ideologi dan pemikiran mereka inilah mereka menyebarkan pahaman mereka bahawasanya manusia mempunyai kebebasan, bebas sebebas-bebasnya tanpa batas untuk menentukan cara hidup mereka dan cara hidup manusia. Tidak perlu ada lagi di bawah pimpinan agama. Inilah dikatakan sesat, lagi menyesatkan. Sekarang kita sudah dengar suara yang makin rancak dan jelas kita dengar melalui slogan-slogan mereka, seperti mana ganja bebas, arak bebas, judi bebas, pelacur bebas. Bahkan yang paling dahsyat lagi ialah amalan kaum Nabi Lut, dan berkahwin sesama lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, secara bebas, LGBTQ. Allahul musta'an. Ya Allah, tolonglah daripada segala amalan yang dilaknat oleh Allah SWT ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Agama-agama di barat, kita sekarang ni duduk di timur, kita kata. Tetapi agama-agama di barat dan timur bukan saja tidak berdaya menjadi benteng menyekatkan sangat serangan pahaman mereka ini, pahaman yang terkutuk ini. Bahkan pusat-pusat agama mereka sendiri telah menjadi penganjur utama untuk program yang bercanggah dengan ajaran agama mereka sendiri, seperti ada pesta majlis minum arak beramai-ramai, perkahwinan sesama jenis lelaki dengan lelaki, perempuan-perempuan, yang mana berlaku di rumah-rumah ibadat mereka di negara-negara Eropah sekarang. Saudaraku sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, Islam bukan agama berperanan dalam masjid saja. Islam bukan suatu upacara meresmikan majlis akad nikah saja dan beberapa adat istiadat di majlis kematian sahaja. Tetapi agama Islam adalah panduan hidup yang sempurna, yang menyahuti tuntutan semua fitrah semula jadi manusia. Islam adalah agama yang mendorong akal untuk tunduk pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan wahyu Allah. Sementara wahyu Allah itu pula memerlukan akal fikiran yang waras, akal fikiran yang baik untuk diterima sebagai cara hidup yang sempurna. Gunakanlah akal fikiran dengan kita tidak buat kira dengan tuntutan wahyu, akan menjerumuskan manusia sikap kebinatangan. Apabila wahyu diketepikan, guna akal fikiran semata-mata, maka manusia sudah jadi binatang, jadi syaitan, jadi iblis. Wal iyazubillah. Manakala wahyu pula memerlukan akal yang waras, yang cerdas untuk berguna, bergerak, berperanan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah tugas kita sebagai khalifah Allah, untuk mentadbirkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Oleh kerana Islam tidak asingkan di antara politik dengan agama, tidak asing sama sekali.
masjid dengan parlimen, roh dan jasad. Islam sangat memandukan akal dan juga hawa nafsu supaya menuju kepada Allah SWT. Maka Al-Islam telah memberi jawapan ataupun jalan keluar secukup-cukupnya yang paling berkesan untuk keperluan hidup manusia semua sejagat. Karena Al-Islam adalah jalan keluar. Al-Islam adalah jalan yang lurus, yang betul, bukan jalan pilihan, tetapi jalan yang mesti diikuti oleh seluruh manusia seperti mana yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Surahul Azim. Artinya bahawa yang kami perintahkan ini ialah jalan yang lurus, jalan yang betul, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Islam adalah satu-satu agama yang mampu, yang boleh menghadapi ideologi liberalisme atau ideologi apa-apa, fahami apa sekalipun. Oleh yang demikian, Islam adalah sasaran utama bagi serangan ini. Mereka untuk meruntuhkan Islam menggunakan fahaman sesat mereka. Manakala setiap pribadi Muslim adalah keluarga Islam, akan menjadi tujuan sebenar bagi rancangan jahat ini. Ketahuilah bahawa keluarga yang ketagih dadah, keluarga yang hasil pendapat yang haram daripada daun ketung, ganyo haram, arak dan judi, tidak mungkin menjadi keluarga yang bahagia. Tidak mungkin sama sekali. Walaupun mempunyai rumah yang besar, kereta mewah, harta yang melimpah ruah di mata kepala kita tengok, tetapi sekiranya berpijak di atas perkara yang haram, bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka pencarian yang haram itu, maka keluarga seperti ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat dan seluruh kaum muslimin. Wal iyaz billah. Apakah kita mengharapkan untuk masa depan masyarakat kita, anak-anak muda kita, anak cucu kita? Bagaimanakah kita buat cadangan untuk menjamin keselamatan mereka dan anak cucu kita? Tepuk dada, tanyalah agama Allah Subhanahu wa taala, bukan tanya selera nafsu kita. Oleh itu setiap orang mesti mencontohi qudwah, contoh yang baik daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, terimalah doaku. Oleh itu kita mestilah wajib mendidik anak-anak kita supaya dirikan solat sungguh-sungguh, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah semua terima segala doa kita. Maka mana-mana ayah yang tidak mampu menjadikan tugas ini, maka jangan menyalahi orang lain, kecuali menyalahi kita sendirilah sebagai ayah, sebagai bapa, sebagai tua keluarga. Setiap orang ibu mesti mencontohi pengorbanan Siti Hajar yang berasal dari seorang hamba sahaya saja, tetapi berjaya menjadi seorang ibu yang salihah kepada Nabiullah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan daripada seluruh susur galur keturunan keluarga yang berkat yang bahagia ini, lahirlah penghulu segala nabi dan rasul, yaitu nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sangat-sangat perlu kepada sebuah keluarga yang menjadikan solat sembahyang sebagai agenda utama harian kita. Kita sama-sama memerlukan sebuah masjid yang dipenuhi oleh saf-saf solat pada setiap waktu, yang terdiri pada kanak-kanak dan orang-orang muda, pemuda-pemuda, orang dewasa dan keluarga tua. Kita sangat memerlukan sebuah keluarga yang mengambil berat tentang halaqah Al-Quran untuk membimbing ahli keluarga, membina sebuah rumah baiti jannati yang selamat daripada godaan syaitan, jin dan syaitan manusia. Kita sangat perlukan kepada sebuah keluarga yang bukan saja korban daging lembu pada hari ini, tetapi kita sangat perlu pada lebih jauh daripada itu, mesti korbankan masa kita, harta benda kita, jiwa raga kita untuk membina sebuah masyarakat yang bertakwa demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah
Dengan cara ini saja kita dapat menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita, termasuk juga masyarakat kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan bala bencana di dunia hari ini. Dengan kita mampu menyahuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Penjaganya ialah mereka-mereka yang kasar, yang keras dan tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Islam mengajarkan kita walaupun amanah sekalipun sekiranya di tangan kita ada sebatang benih tamar, maka kita diperintah menanamkanlah benih tamar itu walaupun kiamat telah tiba. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artinya, sekiranya berlaku kiamat dan di tangan kamu ada sebatang benih buah anak tamar, maka sekiranya kamu mampu menanamnya sebelum kamu bangkit, maka tanamkanlah benih itu. Ini merupakan penganjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh kita dah buat taname walaupun nak kiamat berlaku esok hari. Hadis ini mengajarkan supaya kita tidak terlalu risau berlaku kiamat sangat. Dah sehingga kita tidak boleh melakukan apa-apa, tetapi kita mesti bangkit, bersiap sedia berbakti, melakukan usaha-usaha yang baik walaupun sekadar menanam sebatang buah anak tamar. Apakah benih-benih yang berada dalam genggaman kita sekarang? Bukankah anak-anak kita menjadi benih pada kita yang sedang membesar, merupakan benih-benih dan modal-modal kita untuk masa depan nanti? Apakah kita telah berusaha untuk menanam benih-benih ini supaya pada satu hari nanti akan membesar dan memberi buah yang paling berguna kepada kita? Kita hanya membiarkan benih-benih tersebut membesar dengan tidak ada jagaan yang baik, maka sudah tentu ia akan kering dan akan layu, akan mati. Oleh itu kita tanamlah, kita bubuhlah, isikanlah pendidikan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak cucu kita. Moga-moga mereka subur di masa hidup di dunia dan di akhirat menjadi anak yang soleh yang selalu berdoa kepada kita. Maka siapakah yang rugi kalau tidak rugi kalau kita tidak menanam benih yang baik. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum faqad fazal muttaqun. Marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha, dan mengikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama amalan korban yang kita hendak mengerjakan pada hari ini yang merupakan sunat muakkad, sunnah muakkadah. Mari sama-sama kita menghidupkan ziarah, menziarahi, menjalinkan silaturahim, merapatkan kasih sayang di antara kita, memaafkan di antara sama kita, saling menerima dan memberi hadiah, memupuk semangat kasih sayang dan saling menghormati di antara sama kita.
kita hormatlah kepada orang-orang tua kita, hormatlah kepada ulama-ulama, hormatkanlah kepada pemimpin-pemimpin kita, dan orang kata orang-orang atas, kita memberi kasih sayang kepada orang yang rendah, orang yang bawah. Marilah kita sama-sama mencontohi pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan puteranya kesayangan yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, yang dibantu oleh seorang ibu yang bernama Hajar, Siti Hajar, yang sama-sama menunaikan tanggungjawab membina sebuah keluarga yang patuh setia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebutan ini dalam Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh para mukmin sehingga kepada hari kiamat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allakum tashkurun. Sebelum pada ketubahna akhir pada hening, saya di atas nama orang kata dah pemimpin agama daripada imam ketiga juga anak masjid dan juga dah orang kata semua kita ni builah maaf di dalam segala urusan-urusan yang bersangkut paut dengan duit dan juga yang bersangkut paut dengan pentadbir dan pentadbir dan lain-lain lagi. Dan pada hari ini dah kita akan sedekah kepada satu masjid yang dikatakan dia sedang membina, iaitu masjid di penjara jara kita ni dah di Papua. Kalau siapa dia puasa kata nak bui orang kata satu perkara yang penting untuk amal soleh kita builah kepada tabung bersama dengan orang kata dikdoi okat tu. Lepas tu kita builah kepada orang kata jawatan kita jalan kita cekam dalam rumah ada kapal kita, dan muka-muka kata benda tu jalan benda kebaikan seterusnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wa ansur ala aduwika wa aduwihim. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilika fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur man nasara dinaka wa khazul min khazalak dinaka. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal mu'minin. Allahumma ja'alna fi hadha syahril mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal asqiya'il mardudin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum rizqallahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Sama-samalah kita maaf pada pagi ini dah, moga Allah Subhanahu wa taala memberi barakah dalam kehidupan kita dah zahir dan batin. Orang kata Allah Subhanahu wa taala jadi cuci kita sungguh. Dan moga Allah Subhanahu wa taala dah berkata segala kebaikan kepada kita. Dan kepada kaum perempuan dan kaum wanita, kaum ibu dah disuruhkan supaya banyak-banyak orang kata sedekah pada pagi ini. Moga dapat selamat daripada kena Allah Subhanahu wa taala. So, 5 menit tu. Lupa belum takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kepada warga semua, sekali lagi kita minta juga bang jadah. Tak boleh habis keping berapa? Nanti dah terlipat. Hari ini insyaAllah ada sekali lagi kita panggil pihak
Pun terpilih masjid imam khotib bila datang semua harap minta maaf kepada kita semua jika ada silap dan salah kata dan lain takbir. Ya, semoga kita beri maaf insya-Allah taala. Yang itu pada kita pakai lipat lah kepada insya-Allah. Lipat tikar. Lagi insya-Allah. Ya, setiap orang maaf keping apa? Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Taala dan kita akan selamat dan dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah. Maaf semua insyaallah taala. Jami'an insyaallah. Timurkan segala amalan kita pada hari ini. Allahumma amin. Dia dukung itu lipat dikali. Aspi dia sudah apa dah? Dah kita lipat. Ikam tu tinggal situ tinggal mana? Terosak dia jatuh ni. Teracik terosak dia jatuh. Terosak. Ni dah. Mana? Situ. Teracik terosak kita sebelum dia baca. Api yang tinggal mari bis itu saja. Taqabbalallah. Ya. Taqabbalallah minna wa minkum jami'an. Insyaallah taala terima kita maaf di antara kita satu sama lain insyaallah. Dan kita berbaik-baik dengan takwa kepada Allah taala. Taqabbalallah. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minna wa minkum jami'an insyaallah. Taqabbalallah. Kita maaf lah insyaallah taala. Kita maaf belaka, kita cepat belaka, sadar belaka insya-Allah taala. Sepatutnya yang berpala jika kita tu. Kakak minta. Kita maaf belaka insya-Allah taala hari ini taqabbalallah taala doa. Kerana kemaafan hari ini penting sekali. Dan kita boleh beri sedekah kita tu, ni dalam sejadah dalam mana tu. Kita berilah kepada pasukan dua. Kita sedekah pada hari ini insya-Allah taala barakah banyak ni kebaikan. Walaupun betul tak apa. Taqabbalallah minna wa minkum. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa berlaku alhamdulillah. Nak jumpa sama kita. Maafkan insya-Allah taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita lagi idah pada hari ini. Saya pihak Nebek dan semua kanak-kanak saya minta maaf dah ramai-ramai pada hari ini juga keluarga saya dan timnya saya yang mana panggil kerja atas panggil dari atas kapung dah ada salah silap. Saya harap maaf lah dah kepada ahli kapung semua dan insyaAllah kita akan jaga dah anak-anak buah kita sebagai panggil jadi dah orang yang boleh kita boleh main jaga pula dah kampung kita. Begitulah. Saya minta maaf belaka kepada ahli kampung semua yang ada silap yang saya panggil KKP berbuat saya harap maaf pada hari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lah kakak. Mau siap lah. Tak apa lah. Ada. Allah Akbar. Ya, boleh. Ada makanan ya? Okey. Ya. Ya. Oh, ya nak pukul nak senyum-senyum kat sini. Mak. Mahal. Okey dah. Balik. Balik. Semua lele. Kita Dah. Kimak kelak ya. nanti Anak-anak api. Ya, mahal sama. Kata biti na rin. Ito yun ang rekal 500 lalu. Ito yun.
Kereta. Ah, kereta. Jadi. Nanti ya. Mana mai? Mana itu? Mana bang? Ya, Assalamualaikum. Itu kan ada air ya. Đúng là đây thật sự nè. Cô gan bài. Jatuh belah ni pihak ambil. Ada lain. Kata jadal ni hak kira tu. Ingat tak? Mana sorry lagi? Mau kita